Alright, okay guys, apa tak mau cakap banyak lah berkenaan dengan UPS malam Okay, move on lah. Right, so let's proceed with 3 by 3 matrices So last time, recall it back, we have learned about 2 by 2 matrices. Okay. Allah Rabbi, ini masalah ni. Masalahnya adalah 82 minit lah. Okay guys, so saya harapkan apa students yang memang selalu masuk awal macam ni, keep it up lah. Dah. Okay. So biar kita tunggu kita punya ni tu. Guru kita tu biar kita yang tunggu. Jangan dia yang tunggu kita. Nah. Okay, so yang ada ni teruskan insya-Allah. Semoga selamat berjaya semuanya. Alright, so recall it back last time we have learned for 2 by 2 matrices 2 by 2 matrices. Recall balik, kita ada minor, cofactor, and then followed by adjoint, and then we can calculate determinant, and then we combine all together becomes inverse. Ingat balik minor yang mana? Minor yang kita pilih elemen dia tu, lepas tu kita potong row dengan kolom dia tu, lepas tu kita ambil baki dia. Recall balik Alright. And then yang cofactor pula kita add on symbol. Okay, kita add on sign dia. Alright. Adjoint pula kita ambil daripada cofactor tadi, cuma kita top up transpose. Kita transpose saja. Dalam arti kata lain, kita songsangkan dia, row jadi kolom, kolom jadi row. And then once kita dapat adjoint, kita boleh calculate determinant. Determinant untuk 2 by 2 ni AD minus BC. Iaitu kamu punya denominator waktu zaman sekolah dulu, kalau masih ingat lagi. AD minus BC. And then we can combine determinant and adjoint just now to get the formula of inverse. Okay. Guys, benda yang sama kita akan repeat. Benda yang sama kita akan repeat untuk 3 by 3. Cuma calculation dia bertambah sedikit. Bertambah sedikit, banyak jugalah bertambah dia nah. Hadam. Okay. Okay guys, for example given to you matrix 3 by 3, any matrix lah 3 by 3. Ini cerita memang 3 by 3 saja 3 by 4 apa tak ada Alright, so take a look at minor, on how to calculate minor. Okay guys, if you want to calculate M11 awak lari saya punya ni M11 saya pun lari ni Saya punya nota ni lari, dia punya ni. Okay, if you want to calculate M11, what does it mean? This is element of 11. Yang ni, satu ni element 11. Boleh nampak kan? Boleh. Okay, and then we need to cancel off the row and the column of 1. Kita akan potong row and column of 1. So the remaining part will be this one. 4, 2, 4, 3. Dapat tak? 4, 2, 4, 3. Tapi masalahnya adalah kita bukan dapat nombor terus tau. Kita masih ada tinggal 4 number dekat kita. Okay, kita masih ada tinggal 4 number kat kita. As you can see 4, 2, 4, 3. Kalau kita compare dengan 2 by 2 sebelum ni. 2 by 2 sebelum ni lepas kita potong, kita tinggal satu je nombor. Betul tak? Terus tu jadi jawapan dia. Alright? Tapi untuk minor 3 by 3, kita potong row and column yang kita pilih tu. M11 kita pilih A11 punya row dengan column dia kita buang. Masih tinggal 4 nombor tuan-tuan dan puan-puan. Dia tinggal 4 nombor ni, memang kita kena kira dululah. Cara kiranya adalah macam ni. AD minus BC, boleh faham tak? Boleh. Cara kiraan dia memang AD minus BC juga. Okay. So 4 kali 3. Dia mesti from top left Top left. AD minus BC. Maksudnya start daripada sini dulu. 4 darab 3. Tolak. Dia memang tolak Memang forever tolak formula dia. Takkan berlaku formula yang lain. Dia memang forever tolak. 4 kali 3 tolak. 4 kali 2. 2 kali 4. So tu yang dapat 4. Boleh terima tak? Boleh. Okay. Mari kita tengok satu contoh lagi. Let's say you want to calculate apa? Nak calculate apa pula tuanku? Mari try calculate apa pula?
Nak M apa pula? Mari kita try tengok kira. Allah. Give me a second. M1 M1 apa pula? M13 lah. M13 boleh? M23 lah. Tukar. M2 tu tak ni? Tutu lah. Tutu boring lah. 23 lah. Biar kita boleh, detect boleh. sama row dengan kolom apa yang mana satu kan. Okay. Alright. So then 23. So means 1, 2, minus 1, 3, 4, 2, 1, 4, 3. Okay, tengok bracket dia. Make sure you are using a straightforward bracket ni. Okay, bracket yang lain tak mau. Okay guys, 2, 3 yang mana? Ingat balik formula saya kata dah. Formula dia RC. Row column. Row 2 column 3. So which number? 2. Row 2 Empat. column 3. Okay, got. 4. 4 lah. 4. Row 2 column 3. Tu. Yang ni. Dua. Yang ni. Row 2. Row 2 column 3. Kolom ketiga. Kolom. Ni kolom 1 Ni kolom 1, ni kolom 2. ni kolom 3. Ha. Dua. Okay. Alright. Okay guys, so since we obtain number 2 as the 2, 3 element, so then we eliminate the row and column for 2 just now. Kita akan buang dia. Row dengan column dekat 2 tu kita akan buang. So the remaining part will be 1, 2, 1, 4. Boleh faham tak? Kita ambil nombor yang tinggal, baki yang tinggal. 1, 2, 1, 4. And then what happened to 1, 2, 1, 4 just now? We will do from top left times. So 1 times 4 minus this way 2 times 1. So what do we get? 4 minus 2, we get 2. So what does it mean? This is M23. Boleh terima tak? Boleh? Sebab tu kalau you perasan M23 tu equals to 2. That's why you obtain 2 here. Nampak ni? Sebab tu kamu dapat 2 dekat sini ni. Okay. Right. Orang. Okay. As you can see guys, the next part after you are getting minor, you get minor matrix lah. Minor matrix ni maksudnya kita cari ke 9 ayat betul ke tidak ni? Semua 9 minor tu kita cari dan kita bentukkan semula dia dalam bentuk matrik. Itulah jadi minor matrix. Boleh faham tak? Okay. So that's why yang ni 4 ni dia dapat kat sini. Tadi yang 2 tadi kita dapat kat sini. Yang 2 tadi. Itu kita baru cari 2 guys. Ada baki 7 lagi, kira lah sendiri. Sebab tu dapat 7, 8, 10, 4, 8, 5, negatif 2 tu. Okay. Kita baru kira 2 je tadi. Ada 7 lagi kiraan, kira lah sendiri akan dapatlah minor matrix ni. So far okay? Okay nak proceed? Ada apa nak tanya? Tak ada? Tak ada saya proceed. Ramai tak masuk lagi masing-masing kelang kabut cari MOE email Ada juga yang masuk pakai email personal tu tak apa. MOE email kena ni guys, MOE email kena make sure ada Kalau tak ada kena contact segera. Sebelum kamu kena cemuh sekali lagi dengan geng-geng IT lagi. Geng-geng IT tengah pulun sekarang ni untuk make sure semua orang ada email MOE tu. Jangan sampai orang tu naik angin lagi. Kita punya geng-geng IT ni terkenal dengan dia punya apa orang kata? Gangsterism dia. Okay, so jangan cari pasal. Baik, korang cari MOE account tu betul-betul dengan segera. Right?
Okay guys, minor settle, cofactor. Cofactor itu kalau ingat kita top up simbol lah. Kita top up simbol lah. Kalau perasan kita dah ada minor kan? Kita dah ada minor matrix tu. Cofactor ni just top up simbol je. Iaitu apa tau? Kalau saya nak tulis balik C11, C12, C13 ni. Okay, kalau saya tulis balik yang ni Sekejap saya sakit hati pula ni nak admit Sekejap saya auto accept Right. Okay. Macam mana daripada minor matrix pergi ke cofactor matrix? Okay, sebelum nak cerita cofactor tu, saya bagi sinopsis terus. Simply top up ni je. Top up, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Dekat nombor yang ada tu, terus jadi cofactor. Tak percaya, mari kita tengok ni. Daripada sini ke sini, ke bawah ni. Kita add on ni je. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Always start with positif Okey, tengok 4. Tengok 4. Macam mana pindah ke bawah tu. 4 darab positif dapat 4. Betul tak? Kamu tengok sendiri lah. Malas ni nak kira tu kan. Okey. Okey, tengok yang ni. Yang saya highlight ni. 7. 7 darab negatif. Dapat apa? Negatif 7. Nampak masa depan? Okey. Lepas tu color apa lagi? Color apa lagi? Color pink ni lah kerja korang ni kan. Okey. Kita tengok contoh lain pula. Okey, 10. 10. Darab negatif juga. Akan dapat negatif 10. Alright. Satu lagi contoh. Color apa lagi bosku? Color purple. Layan. Okey, contoh 5 pula. 5. 5. Darab negatif. Kena darab dia punya corresponding element lah. 5 darab negatif. So, negatif 5. Itu sahaja perbezaan minor dengan cofactor. Kalau tadi minor kita dapat daripada kita pilih elemen tu, kita buang row dengan kolom dia. Tinggallah triangle dia tu. Kita kira dia, dapat minor. Lepas tu minor ni top up dengan simbol, jadilah cofactor. Tu je. Okay. Hidup matrices ni memang bersistem. Dia sama ada, you tak payah hafal guys. You guys semua open book kot. Open book. Anytime you nak tengok. So table ni you punya ni lah. Mind map you table ni lah. Okay. So once you obtain your cofactor, cofactor sama juga. Cofactor nak ke adjoint, top up ni je. Sama. Sama macam, Allah, pakai ni pula dah. Sama seperti 2x2 sebelum ni. Transposekan sahaja. Boleh terima? Ambil cofactor matrix tadi tu, transposekan sahaja. Okey, tak percaya mari tengok ni. Ni cofactor yang kamu ada ni, kita salin balik dekat sini. Salin balik. Transposekan dia. Tengok apa jadi Transposekan dia 4 minus 7, 8 as a row becomes column. 4 minus 7, 8. Nampak tak? Okay. 8 minus 5 minus 2 becomes a third column. 8 minus 5 minus 2. So kamu nampak sendiri. Row 1 jadi column 1, row 2 jadi column 2, row 3 jadi column 3. Itu je transpose. Songsangkan kedudukan dia. Itu sahaja. Okay. So once dah songsang tu, itulah adjoint. So saya ulang sekali lagi. Minor tadi yang triangle tu. Lepas kita buang row dengan kolom yang kita nak tu, tengok baki apa, dapat triangle, kira dia. Lepas kira, dapat cofactor pula macam mana? Cofactor tu top up simbol saja jadi cofactor. Daripada minor tadi, top up simbol jadi cofactor. Daripada cofactor macam mana dia adjoint? Add on transpose saja. Songsangkan dia, jadilah adjoint nama dia. Adjoint matrix. Alright. Okay, dapat dah adjoint matrix. Alright. So ni nak cerita, okay, macam biasa, macam 2x2 sebelum ni. Kalau 2x2 sebelum ni, kalau kamu perasan saya ada buat line antara adjoint dengan determinant. Sama juga, dekat sini pun saya akan buat satu line. Kenapa saya buat satu line? Sebabnya benda yang berterutan dah habis. Dalam erti kata lain,
Sebelum ni kita daripada minor nak jadi cofactor, top up simbol. Daripada cofactor nak jadi adjoint, transpose. Dia berurutan. Okey. Tapi sekarang ni nak kira determinant, tak ada kena-mengena dengan yang adjoint tu. Jadi determinant ni stands alone. Kalau adjoint kamu salah kira, determinant boleh move on. Tak ada masalah. Dapat? Guys, kalau you punya minor salah kira, automatically cofactor dengan adjoint jahanam. Faham tak? Minor kamu ada satu benda je salah. Cuba bayang kan, minor ada 9 benda tadi tu. Ada 9 makhluk tu minor tu. Ada satu je salah. Cofactor, adjoint, sadaqallah. Faham tak? Itu salah matrices ni. Matrices ni sangatlah sesuai untuk insan-insan yang perfectionist. Okey? Tapi dia juga sangat membosankan untuk orang-orang yang genius. Orang-orang genius dia cukup tak suka matrices ni. Dia boring. Buat benda yang sama, kiraan yang sama, ulang 9 kali. Top up simbol jadi cofactor. Top up transpose jadi ni. Tak mencabar langsung bagi dia. Okey? Tapi jangan risau guys. Benda ni kita boleh check guna calculator. Sebab tu you kena mastermind sendiri penggunaan calculator tu dalam matrices ni. Kalau you tahu guna, tak ada masalah. Dia takkan ada pun elemen yang salah. Alright? So move on. Sekarang ni kita nak tengok determinant pula. Determinant ni stands alone calculation dia tak ada kena-mengena dengan adjoint sebelum dia tu. So dia bukan berurutan. As you can see guys, determinant punya formula ni, you nampak formula dia ni. This is the formula. Ni second. This is the formula. A11 C11 tambah A12 C12 tambah A13 C13. Ini kalau nak row 1. Ini kalau nak row 1. Maksudnya determinant ni ada berapa cara nak kira? Cuba fikir tak? Kalau kira guna row 1, itulah formula dia. Ada berapa? Untuk 3x3. Fikir Ustaz. Ada berapa cara nak kira determinant? Siapa boleh teka? Tak boleh Bismillah. 70 orang je baru nak join. Disebabkan UPS malam ada seorang nak drop out lah from matrix Serius ah. Awak ampun ni. Cuma Cari dia nak pergi dunia. on Zul? Cari on 3 ke 9? 3 atau 9? Oh, Sat. Cuba fikir Sat, row ada berapa? 3. Row ada 3. Kolom ada berapa? 3. 3. Ada 3. Total up ada 6 guys. Maksudnya determinant ni, nak kira dia, ada 6 cara. Kena tahu semua rasa. Tak perlu. Sebab benda tu semua sama je. Oh. So, chill dia. Jangan duk tengok formula ni. Ya Allah, macam mana aku nak hafal ni? Satu-satu, A11, C11, A12, C12 ni. Okay, relax. Dia ada 6 cara. Ni cara pertama dia row 1. Of course lah, cara kedua row 2. Cara ketiga row 3. Faham tak? Lepas tu ada cara ikut kolom lah. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Tu je. Okay, chill. A11 ni kalau kamu tengok, A11 ni ni A kan. Kedudukan dia yang ni, faham tak? Okey, kita patah balik Kita patah balik kepada A dengan C. Okey, tengok ni. Ni A11 kan? Nampak tak? Orang nak pakai color apa pula ni? Sekejap, nak bagi nampak. Nampak. Nak bagi nampak nak pakai color apa? Color merah lagi, marah pula punya. Tak apa, pakai. Okey, ni A11 ni. Tak nampak pula huruf dalam tu Color apa elok? Color biru lah, color biru. Okey. Ni A11 ni akan darab dengan C11 tambah A12 darab C12 tambah A13 darab C13. Nampak tak kedudukan dia?
Nampak. Sebab tu dia panggil row 1. Maksudnya dah dapatkan determinant ni datang daripada matrix original dengan cofactor matrix. So A11 darab C11 darab tambah A12 C12 tambah A13 C13. Sebab tu dapat formula ni. A11 C11 A12 C12 A13 C13. Dalam erti kata lain, kalau nak kira determinant ni senang kalau kita ada yang ni dengan yang ni. Yang ni memang kita ada lah, yang atas sekali memang ada lah, sebab tu lah soalan dia kan. Okay. So kalau kita ada cofactor matrix, senang lah kita nak match up dia. Okay. A11 darab C11 tambah yang seterusnya. Okay. Itu saja formula determinant. Okay. Kalaulah kita nak buat row apa ni pula. Okay. Padam Okay. Katalah kalau kita nak buat dekat kolom apa pula ni? Kita test power lah. Kolom 2 lah, kolom 2. Kalau kolom 2 macam mana formula dia? Kolom 2 kolom 2. Mari kita tengok. A21 Kolom darab 2. Okey. Sat, tukar color. Okey, kalau kolom 2 maksudnya A12 akan darab dengan C12. A22 akan darab dengan C22. A32 akan darab dengan C32. Dapat tak? Nampak kan? Okay. So, macam mana nak tulis? Nampak boleh Means that kita akan buat A12 C12. A22 C22. A1 A apa dah? Mengarut dah aku ni. 32 C32. Betul? Macam-macam guys cara nak ni. Cara kamu nak hafal tu macam-macam cara. Nak pakai, kalau macam saya tadi, saya ajar dalam bentuk ada matrix A, ada cofactor matrix. Senang nampak bentuk dia. Ada orang dia hafal macam ni pula. Ni alternatif cara nak hafal Alternatif Ada orang dia hafal macam ni. Tak payah hafal sebenarnya benda ni. Buka buku, kamu boleh buka buku. Exam kamu boleh buka buku. Nak hafal buat apa? Ada orang dia hafal macam ni. Okay, tengok ni. Saya zoom sikit. Tu. Baik. Pas zoom hilang. Mana dah? Sana. So guys. Biasalah. Teknologi kuno sikit. Okay, tengok ni. Ni. Row 1. Row 1 kan? Formula saya bagi RC. Ingat tak RC? Ingat kan? Tengok apa yang maintain nampak ni. 1 1 1 1 1 1. So yang depan maintain, yang lain semua berubah. 1 2 3. Tak faham ni? Faham. 1 maintain. Okey, row dia maintain iaitu 1. Yang lain berubah. 1 1 2 2 3 3. Okey, kita tengok kolom tu. Kolom tu maksudnya C duduk belakang. C duduk belakang. Jadi 2 yang belakang maintain. 2 2 2 2 2 2. Nampak? Nampak. So yang depan yang berubah. 1 1 2 2 3 3. Nampak tak? Saya ada cara ni, nak apa lagi? Ada cara ni. Kalau nak lagi. Nak lagi nak bubuh ni. Bagi je sir. Boleh, saya nak bagi boleh. Tapi tengok cara kamu lah, hadam tak hadam kan. Tak apa, kita bagi. Tengok dia boleh teruskan hidup ke macam mana. Tak apa, kita tengok. Okay, start. Okay, kalau ingat C tadi apa? C ni apa ni? Cofactor kan? Okay, C cofactor. Cofactor tadi datang daripada apa? Minor. Datang daripada minor kan? Datang daripada minor. Minor top up apa dapat cofactor tadi? Lost lah budak ni. Mereka belajar apa pun tak tahu. Nombor tolak. Tambah Minor top up dengan dia punya sign kan?
Minor top up dengan sign dapat cofactor Kamu cakap minor top up sign dapat cofactor kan? Betul? Boleh juga pakai formula ni. Determinant A adalah SAM. Pun boleh. Ni untuk orang yang suka buat sejarah kan. SAM lah apa macam-macam lah ayat korang buat kan. Apa panggil kau apa benda ni? Analogi, bukan analogi. Apa benda orang panggil ni? Yang huruf-huruf ni. Apa benda? Orang tak tahu panggil apa. Panggil benda tu lah. Okey, better. Kenapa SAM? Okey, S ni sign. Sign tu maksudnya simbol. E tu apa dia? E. Tak boleh teka lah. Tak boleh teka. Okey, M tu minor. E tu apa? Eliapo. Tak lupa dah innovation ke? Eksponen. Exponent, Masya Allah brother. Mana ada formula exponent brother? Equation. Element. Kenapa elemen? Sebabnya Sama. A ni kan formula asal dia A kan. A tu elemen guys. A ni elemen. Faham tak ni? Formula determinant datang daripada A dengan C. A tu elemen. So E dah ada. A dah ada. Bila kita masuk elemen. S dengan M tu apa? Sign dengan minor kan? Kamu kata tadi cofactor datang daripada apa? Minor. Sign. Kamu tadi kata tadi cofactor datang daripada simbol dengan minor kan? Tu saya dah bagi dah tu. S dengan M. S dengan M tu jadi C. Tak boleh terima lagi. Boleh. Faham. Tak apalah, saya pihak yang first tu okey kok. Okey, ikutlah kamu nak hafal macam ni, ikutlah. Ada lagi satu cara lagi ni. Tak apa, tunjuk. Nanti. Okey, satu cara lagi nak hafal. Sabar. Dia nampak susah sebab kita belajar praktik teori sekarang ni memang nampak susah. Nampak susah jangan give up. Belajar yakin kepada kepilihan diri itulah. Kalau rasa diri tak boleh pun belajarlah, yakinlah. Manusia tak sentiasa tak boleh. Dia akan berubah kepada boleh juga. Macam penyakit pun. Malah nak ni lah. Ceramah budak-budak sekarang bukan suka ceramah. Okey. Nampak apa saya buat ni? Apa benda lah saya buat ni? Okey, cuba relate dengan SAM atas tu. Ni formula ni saya panggil agak kasar sikit minta maaf Ni formula ni nama dia jamban-jamban tianggul. Jamban-jamban tianggul, tambah jamban-jamban tianggul, tambah jamban-jamban tianggul. Dah korang susah sangat A, C nak kira, SAM pun tak kerti nak hafal, jamban-jamban tianggul. Tak hafal juga, tak tahulah. All the best lah. Okay. Alright, formula jamban-jamban tianggul. Okay, nanti saya cerita. Okay, kenapa jamban-jamban tianggul ni? Jamban yang pertama ni adalah S. Simbol. Nanti kita top up lah simbol yang berkenaan. Positif, positif ke, negatif, positif, negatif ke. E tu elemen lah. Bubuk elemen kat sini Nanti kita bubuk E kat sini. Elemen kat sini. Okay. M pula, M. M tu minor guys. Minor tadi apa benda? Tianggul kan? Tak ingat lah. Minor kita tadi adalah tianggul. Ni minor. Allah, patah balik ni nampak minor. Nampak? Ada tianggul ni. Ni. Lepas kita potong-potong, tinggallah tianggul yang ni kan. Itulah tianggul dia. Boleh? Okey, dia makin lost Boleh. Sekejap Ustaz. Hai, masalah betul nak ni. Sekejap Saya ada isu dengan dia punya ni. Dia punya apa nama dah? Cursor saya ni. Kejap boleh buka, kejap tak boleh. Okey, baru boleh gerak. Scroll bukan sikit. Okey, boleh.
Okay. Mana nak cerita banyak lah. Inverse matrix guys. Inverse matrix sama macam formula 2/2. Sama saja. 2/2 sebelum ni, cuma 2/2 sebelum ni kamu banyak pakai formula. Kita patah balik 2/2 lah. Nampak formula sama lah. Ni. Formula 2/2 ni. 1 over determinant darab adjoint. 1 over determinant darab adjoint. Itu formula inverse. Untuk 2/2. Yang mana kamu dah convert kepada formula kan. AD tolak BC, lepas tu kamu masukkan matrik tu. Yang mana matrik tu sebenarnya adalah adjoint. Saya dah cerita itu dah. Sama juga untuk 3/3. Tuan-tuan dan puan-puan, sama juga. Untuk 3/3 pun formula dia sama. 1 bahagi dengan determinant yang kamu dapat, darab dengan adjoint yang kamu dapat. Adjoint tadi datang daripada mana? Daripada cofactor transpose. Cofactor datang daripada mana? Daripada simbol dengan minor. Okay. Tu salah silah dia. Lepas tu kita gantikan saja dia punya determinant dia apa. Dalam situasi ni, determinant dia bila kira dapat negatif 18. Masukkan cofactor. Ganti kat dalam semuanya. Dapatlah A inverse. Itu sahaja sinopsis dia. Boleh terima? Boleh lah? Boleh. Okay, kita proceed. Example number 1. Okay. Find the minor and cofactor of the matrix A. Minor and cofactor of matrix A. Jam. Nak kena kira semua benda ni. Okay. M11 loh. Macam mana kira? M11. 1, 2, minus 1, 3, 4, 2, 1, 4, 3. Okay, kita recall minor macam nak kira. Minor M11. So, element is 1, 1. Row 1, column 1. So, kita ambil 1 ni. Kita potong. And then eliminate the row and corresponding column for 1 just now. So the remaining part will be 4, 2, 4, 3. Kan? Okay, lepas tu kita kira. From top left 4 times 3, always minus. Dia memang sentiasa minus. 2 times 4. And then calculate what you get? 4 kan? Okay, so M11 you get 4. Guys, ada banyak lagi kena kira. M12. Memang kena tunjuk satu-satu tu. Ya. Tapi jangan risau, soalan ni takkan berlaku dalam exam. Oh ni, ini sekadar nak test power kamu ya. M21, M22, M23, M31, M32, M33. Nak. Nampak Ainul Husna dia dah tanya dah. So memang nak kena kira satu-satu lah. Sebab budak cerdik ni dia memang boring nak kira banyak-banyak kan. Nak tunjuk satu lagi ke tak payah? Tak payah. Tak payah, Ainul tak mahu. Yang lain macam mana? Yang lain macam mana? Nak tunjuk satu lagi ke tak payah? Tak payah. Tak payah proceed Okey. Okey, daripada M11 tadi, teruk betul line saya ni. Ruler pun cloud dah. Okey, let's calculate the C11. C11 macam mana C11? Tambah sign. Okey, top up simbol dia. Tengok saya top up simbol ni. Macam mana jadi cofactor kita top up simbol. Always start with positive and then alternate. Okey. C11 macam mana nak dapat? Kita ambil simbol yang 11 tu iaitu positif. And then kita ambil 4 ni, kita letak kat sini. So memang 4 lah. Boleh terima? Boleh. Boleh lah. Okey, samalah juga. C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. Okey. Nak tunjuk mana-mana calculation lagi tak? Ada Sir, request kalau buat macam cara sir yang saya kata genap positif, ganjil, negatif tak apa. Boleh? Okey, kalau kita tengok ni kan. Okey, mari kita tengok cofactor kan. Boleh, mana-mana pun boleh. Saya tak nak ajar satu benda je. Okey. C12, okey, 1 tambah 2 ganjil kan? Ganjil negatif. Genap positif. Ganjil. Ganjil ke? Betul kan? Negatif kan? Genap positif. Ganjil negatif. Genap positif. Ganjil negatif. Genap positif. Dapatlah. Tinggal top up minor dia lah.
Top up minor dia. Boleh? Okey ni guys. Tak okey ke tau? Okey. Okey. Berat ngantuk lah berat lah. Sabar berat lah. Mbappe nak masuk Real Madrid lah. Cristiano nak pergi City pula. Lawak betul. Weh, Akhir zaman semua. tak percaya, tak Okey. percaya. Dengar cerita Safiq Rahim nak masuk Norwich. Example number 2 guys. Given Safiq Rahim copot main depan lah. Given A and then cofactor A. Ni soalan ni mencabar sikit lah. Tak adalah mencabar mana pun. Sikit-sikit lah. Tak ada apa pun. Okay. Chill. Sekarang ni kita perlu dapatkan X dengan Y. Tapi dia dah bagi cofactor Dia dah bagi cofactor. Okay, kita test power dulu. M11 dulu. Tak mau M11 lah. Kita tak nak libatkan M lah. Kita tahu dah cofactor tu adalah simbol dengan minor. Simbol dengan minor. Okay, cofactor 11. 11. Okay, kita recall balik Dia punya simbol, corresponding symbol is positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive. So kalau 11 kita ambil yang atas, so simbol dia memang positif. Okay. And then followed by minor minor. Kena faham cofactor adalah simbol dan minor. Minor dia kalau 11 kita potong yang mana? X. Kita potong X, kita potong sini kan. So dapat apa? 0, 2, 1, 1. So kita darab dia 1, 0 darab 1, tolak 2 darab 1. So dapat apa tuan-tuan dan puan-puan? Negatif 2 kan? Memang dapat negatif 2 ni. Memang dapat negatif 2 ni. Menjawab soalan tak? Jawab soalan ni. Faham ni? Tak faham Tak, jawab soalan ke tidak ni? Saya bagi soalan ni. Jawab soalan tak? Tak Tak jawab. dapat lah. Jawab. Jawab soalan. Tak ada. Tak jawab soalan. Dah jawab. Sebab dia nak X dengan Y. Dia tak jawab soalan ni. Kamu just tulis apa benda yang apa? Orang tu dah tahu dah. Kamu duk kira benda yang dia dah bagi tahu dah. Dia memang dia bagi tahu dah negatif 2 ni. Cofactor A tu memang dia bagi tahu dah negatif 2. Untuk C11. Okay guys, sekarang ni kita kena fikirkan macam mana X dengan Y ni kita nak dapatkan dia. Okay, why don't kita buang ni? Kita buang ni. Okay, bila kita buang 2 ni, maksudnya kita akan dapat X, betul tak? Betul. Okay, kalau kita buang 2 ni, maksudnya kita tengah kira apa? C apa? Dia tak boleh fikir, terbalik dia tak boleh fikir C 2 kuasa 2 dia tahu 4. 2 kuasa 2 dia tahu 4, tapi 4 sama dengan 2 kuasa 2 dia tak tahu. Tutu. Tutu, yes. Kita pakai tutu lah. Kenapa? Sebab kosong di tengah-tengah ni adalah row 2, kolom 2. Kolom 2. Apa ayat saya pula? Sejuk sangat Pakit lah hang. Okay, cofactor 2. Simbol dia apa dia? Simbol. Positif juga kan? Positif. Lepas tu minor dia, tengok apa yang tinggal. X 5, 2, 2, 1. 1. Equals tu. Okay, positif dekat luar tak ada apalah. Okay, ni kita buat ni X times 1 minus. Siapa pula bangun tidur tu? 5 times 2. So dapat X minus 10. Boleh guys? Boleh. Okay, dapat X minus 10. Okay, X minus 10 ni, saja nak tanya, C22 tu dia ada bagi jawapan tak tadi? C22. Ada. Negatif 8. Yes, Jun. C22 adalah negatif 8. So maksudnya, X minus 10, kita boleh buat dia sama dengan negatif 8. Tu anak kecil saya dah, Umi.
Dia tidur lah kantuk. Bangun bawah. Adik, come. Okay. X minus 10 equals to minus 8. So then we knew already that X equals to 10 minus 8. Therefore, X equals to 2. Dapat X. Okay. Atas tadi, kiraan atas ni tak boleh pakai. Tak ada kena-mengena. Adik. X equals to 2. Boleh? Cuba cari Y, Ustaz. Cuba cari Y. Try cari Y. Try cari Y. Fikir sendiri. Kejap. Saya padam dia kan. Cuba try cari Y, Ustaz. Masalah dunia kejap. Guys, buat soalan dulu dah. Anak saya kencing bocor pula ni. Nak kena mandikan dia kejap. Okay, sir. Saya pun tengah kelas tu. Okay, sir. Tolong buat dulu cari Y. Lepas cari Y tu. Adik bocor ni. Tak apa nak peluk-peluk habis sangat. Alah, example number 3 ni. Cubalah sendiri example number 3 tu. Sehari saya masuk balik. Macam tidur pula. Lepas tu kencing jangan kata-kata. Nak kencing pergi tandas.
Ini terlalu sulit. Okey, bagaimana? Tapi dia kencing waktu berdiri, yang dia tengok kata dia macam tak rasa apa. Okey. Ada dia.
Guys? Assalamualaikum. Dengar? Dengar. Dengar. Saya ni saya left tadi kan kot. Screen nampak screen tak? Tak kan? Tak. Okay, bisa Nampak. Tak nampak. Okay, boleh nampak? Boleh. Boleh. Boleh lah. Nampak? Okay. So, Boleh. kita chill, kita tengok cari Y tu. Y kamu pakai yang mana? Kamu buang yang mana? Nak buang Y ni mana-mana pun boleh. Asalkan kita tinggalkan apa ni je. Kalau cadangan saya kalau nak buang Y tu kita buang ni kot. C1. C1 Maksudnya ni. C1 ke C12? Dia kalau nak calculate Y, maksudnya Y tak boleh buang lah. Y tak boleh buang. Kita kena buang row atau kolom yang tak ada Y. Okay. So in this case kita buang row 1 lah. Kita tak nak libatkan X. Walaupun X itu kita dah dapat kan. Kalau kita buang ni tak boleh. Ni. Boleh. Senang sikit nak kira kan. Boleh. So kita buang yang 5 ni. 5 ni maksudnya 5 tu. 5 ni adalah A13 betul tak? Ya. Boleh kan? Boleh terima kan? Okay. So C13 maksudnya C13 kita akan dapat, okay, 13 apa dia? 13 pun positif juga. Oh tak berkembang kita punya example lagi ni. 13 pun positif. 13 pun positif. So Y0 to 1. And then let's calculate this one. So Y times 1 minus 0 times 2. So which we get it as Y. Betul tak? Ya. Okay, and then kita dapat terus dia sebenarnya apa dah? C13. C13 adalah yang ni. C13 adalah 1 betul? Betul. So kita boleh samakan Y sama dengan 1 terus. Means that we get Y equals to 1 straightforward. Boleh lah? Hal lain dapat lah satu. Alright. Betul. Dapat lah. Ada masalah kita ha? Alright. Saya nak malu-malu dengan kawan tak payah. Ada masalah kita. Okay, let's move on to example number 3. Given A, matrix A, find the determinant A by expanding along first row. Okay, mari kita tengok first row dulu. Okay, expanding along first row. Okay, saja nak tanya, nak pakai yang A11, C11 tu ke, nak pakai yang mana? Ada 4 cara ke apa saya bagi tadi? Ada 3 cara saya bagi. Ikut kamu lah, kamu nak mana? Ni cara pertama, ni cara kedua, Sam, ni cara ketiga. Nak yang mana? Bagi tahu lah. 1, 2, 3. Pertama. Pertama ya, dia memang biasa lah. Dia dengan yang kira first love ni memang dia tak boleh move on lah. Especially korang ni kan, biasa lah. Tapi you guys kan forever single. Okay. Muaz okay lah, Muaz ha? Alright guys, so first row. Cara pertama oh, dia nak pakai cara pertama. Apa ni? Tak apa, nanti saya tunjuk ah. Saya tunjuk cara yang ketiga sama Okay, kita tunjuk cara pertama dulu. First row. So, kena ingat first row maksudnya RC RC. Jadi bila RC maksudnya 1C lah. Row 1 kan? 1C. So dalam arti kata lain, formula dia kamu kena faham lah. Determinant A, 1C maksudnya dia akan 11, C11. C11 lah Mel. Tulis, cakap 11, tulis 12. Bercerita. Okay. Okay, so next one is 12. The next one will be 13 lah. Kenapa 111 semua depan dia tu kan? Sebab ni tadi. 1C. Boleh faham tak? Sebab row kita fix. Row 1. So sebab tu semua mesti 1 lah. Jangan salah pula. Okay. Okay, mari kita ganti dulu. C11 ada tak? Tak kira lagi kan? C11 kan? Tak
Kena kira lah C11. So how do you get C11? C11 apa benda? Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Oh, dapat dah C11 maksudnya simbol positif. So kita ambil positif. Lepas tu minor dia. Ni kan? Negatif 3, negatif 5, negatif 3, 3. Jangan skip step lah. Dia bukan 4. 4 tu dia punya A11. 4 tu A11. Patutlah. Okay. Okay. Alright. So minus 3 times, sorry. Saya ni tak multitasking sangat. Duk tengok benda lain. Nak buat benda lain ni macam. Okay, be careful Minus 3 times 3 minus 5 times minus 3. So hati-hati Minus 5 times minus 3. Kalau perasan saya tak ada congak apa pun. Memang gantikan dia satu persatu. Okay, and then calculate. What do you got next? Ni minus 9. Ini minus 15. So minus 24, betul tak? Tu baru C11. C12 pula. C12 pula corresponding symbol dia is minus. Followed by minor. 1, 2. Mana satu 1, 2? Nombor apa? 1, 2. 10. Nombor 10. Kita buang row dengan kolom 10. So tinggallah 8, negatif 5, negatif 6, 3. Macam biasa, darab 8 darab 3, tolak. Negatif 5 darab negatif 6. Okay. So 8 darab 3, 24. Negatif 5, negatif 6 positif. So negatif 30. Negatif 6, betul? Betul. Boleh C13 pula. C13 corresponding symbol dia positif juga. Positif. Minor pula. Laju sangat beritahu C13 number? Negative 2. Negative 2 cancel off negative 2 the row and column. Okay. So 8 minus 3 minus 6 minus 3. Dia boring kan? Dia boring, dia jadi benda ulang-ulang. Alamak. Ni negatif tadi guys. C12 kita salah ni. C12 tadi. Okay. Minus 3 minus 6. Start kita kira yang ni dulu. What do you get next? Ni minus 24. 18 Minus 18 Boleh macam nombor dah. So dapat apa? Minus 42. Minus 42 Oh makin kecil kat ujung nampak lah. Okey, ni ada kesilapan sikit kita buat tadi. Kita ada simbol minus kat sini guys. Kita ada simbol minus. Kita terlupa bubuh. Badam. Kita kena bubuh simbol minus Simbol minus kepada semua ni. So jadilah 6. Kena kira lah 24 tolak 30 negatif 6 negatif 6 negatif 6. Boleh? Kalau ada negatif kena bubuh negatif for all together. All together yang belakang tu put inside the bracket. Semua nombor tu akan darab dengan negatif. Kira dulu dalam tu, lepas tu darab dengan negatif. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada, saya nak proceed. Tak ada? 1, 2, proceed. Okay, so now we can substitute A11, C11 and so on tu. So kena ingat yang ni A11, yang ni A12, yang ni A13. Okay. The substitute dia. 4 C11 is minus 24 plus A12 10 C12 6 plus A13 negative 2 C13 minus 42 and then calculate what you get next. Kira dapat apa? Tak tercapai di akal aku nak kira ni beratus-ratus ni.
24, 80, 96. Dapat 48. 60, negatif 36. 48. 8. Negatif 36, 84. Okey, 48. Dapat 48 Okey guys, kalau perasan determinant tak dapat matrix determinant akan dapat nombor. Faham tak ni? Determinant hasil akan dapat nombor So nak tahu betul tidak determinant bila kira memang akan dapat nombor. Siapa dapat matrix memang lain macam Okey, 48. Guys, kita kira lah first row ke, second row ke, third row ke, first column, second column ataupun third column, jawapan akan tetap dapat 48. Tak percaya boleh kira second column tu. Second column tu saya tinggalkan kat kamu sendiri ya. Okey, sekarang ni saya nak ajar satu lagi kaedah yang saya kata kaedah yang jamban-jamban tianggul tu. Okey, jamban-jamban tianggul. Tambah jamban-jamban tianggul. So Tambah tadi jamban tianggul. Apa dia? yang example 2 tu Patah balik. Nah. oh okey tak apa. Okey, tak apa. Saya salah tulis, sorry. Salah tulis Alright, ni nak ajar jamban-jamban tianggul ni. Jamban-jamban tianggul ni datang daripada SEM Sam tu lah. Okey, S simbol, sign. S simbol, sign. Sekarang ni kita tengah buat row 1 guys, row 1. Row 1, Ustaz, tukar colour Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Okey, row 1 apa? Ni kan? Positif, negatif, positif kan? Okey. Bubuh dekat setiap S tu. Positif, negatif, positif. Siap. Okey. Elemen. E tu elemen. Elemen yang mana ni? 4, 10, negatif 2, betul? Betul. Bubuh. 4, 10, negatif 2. Okey, boleh terima? Boleh. Okey, right. Itu dah boleh terima. Okey, minor Minor untuk 4. Okey, minor untuk 4 ni. Tengok nombor 4 ni. Minor untuk nombor 4 ni adalah kita buang nombor 4 tu. Row dengan kolom 4 tu kita buang. So tinggallah negatif 3, negatif 5, negatif 3, 3. Okey, siap. Minor untuk 10 pula. 10. So kita buang dekat 10 punya row dengan kolom. Eliminate row and column for number 10. So the remaining part will be for 8 minus 5 minus 6 and then followed by 3. Laju sangat beritahu. Last part minor. Untuk minus 2 Minor untuk minus 2 pula. Eliminate row and column for minus 2. So the remaining part will be 8 minus 3 minus 6 minus 3. Guys, kalau kamu perasan matrices ni banyak benda kita boleh perasan dia. Kalau kamu perasan, nombor-nombor dalam triangle tu hampir sama tau. Tengok Tengok yang first Okey. Alamak, pakai color ni pula lah. Okey, tengok ni. Tengok ni. Ni negatif 3, negatif 3. Negatif 3, negatif 3. Ini negatif 5, negatif 3. Negatif 5, 3. Negatif 5, 3. Nampak? 8, negatif 6. 8, negatif 6. Nampak tak? Dia main cycle tiga beranak. Kedudukan dia. Kalau perasan Wish. Ini apa ni? Okey, settle. Okey, mari kita kira. Positif 4, tak ada apa. 4 je lah. Okay, and then guys, we need to calculate for the minor. Minus 3 times 3 minus 5 times minus 3. Kita kira je lah. Okay, positif, negatif. Ni positif, negatif, negatif. So, negatif 10. Followed by 8 times 3 minus 5 times minus 6. Yang ni faham kan saya tulis ni kan? Faham. Silangkan dia kan, darab silang dia tu kan. Okay. Positif, negatif 2. So, negatif 2. Times 8 times minus 3 minus 3 times minus 6.
Okay, and then calculate what you get next. Yang ni yang kamu kira kamu dapat 4 darab negatif 24 tadi tu. Tolak 10 darab negatif 6. 6. Bukan 6 negatif 6. Kenapa negatif 6? Sebabnya simbol cofactor dia memang 6. Tapi dia punya minor dia, triangle dia adalah 6. Kalau tak percaya kira lah dalam ni. Okay. So minus 2. 8 darab negatif 3, 24. 24 akan dapat negatif 42 tadi lah. Okey, lepas tu bila kita kira memang kita akan dapat 48. Betul ke? Kalau perasan kan, dua line ni sama. Nampak ni? Line ni dengan line ni sama. Janganlah rigid sangat. Sir, yang tengah tu positif 10 dengan 6. Yang bawah tu negatif 10 dengan negatif 6. Sama je hasil dia dua-dua 60. Okay. Okay lah. So boleh pilih lah yang mana berkenan. Rasa jamban senang lagi. Jamban-jamban janggul kan. Itulah. Bunyi jamban ni rasa nak melabuk pula lah. Kan? No lah sir. Maafkan saya tuanku. Saya khilaf. Okay, guys, ni baru siap first row tau. First row baru siap ni. Second row buat sendiri lah. Buat sendiri. Oh, Ya, walaupun nilai sama tapi kena tunjuk juga jangan kira untuk second row. Memang kena tunjuk Second lah. column. Kena tunjuk lah. Kalau TMJ kata datang sini naik helikopter, kena naik helikopter lah. Naik beca salah lah. Faham tak? Okay. Sama juga dalam soalan ni. Kalau dia minta second column kena buat lah. Buat sendiri. Ni bukan factorial ni tanda seru marah ni. Okay. Alright. Sudah kena panggil tak? Kena panggil lah. Dengan TMJ. Oh, saya tak kena panggil lah. Sebab saya belum anti vaksin ni. Oh. Tak dan nak anti vaksin dah kena cucuk. Okay. Kira sendiri lah. Example number 4. Ya Allah. Ingatkan boleh dan nak habis system of linear equation lah. Aduh. Jauh ketinggalan kita ni. Boleh move on tak? Guys, determinant ni boleh tekan kalkulator tau. Boleh. Untuk cek jawapan. Dalam kalkulator dia tulis ni determinant ni dalam kalkulator dia tulis DET. Setengah kalkulator yang old school tu dia tulis DET. Ni dalam kalkulator Dalam kalkulator. Cuma kalkulator ni boleh guna untuk cek jawapan saja. Cek jawapan saja. Okay. Yang boleh guna kalkulator untuk betul-betul kira darab yang kita buat itu. Okay, yang darab tu memang boleh 100% guna kalkulator. Okay, determinant ni setakat adjoint saya rasa tak ada lagi. Determinant dengan inverse ada dalam kalkulator. Alright. So let's calculate determinant for matrix B. Nak guna kaedah apa? Tak kisah apa pun. Mana? Formula ke jamban? Hodoh bunyi dia. Jamban. Follow. Jamban, triangle. Jamban, triangle. Jamban, triangle. Jangan lupa jamban, triangle. Kalau kau ingat jamban, triangle, isi dalam kau tak ingat, tak ada apa ke? Okey, isi dalam dia SEM Sam. First kali simbol, guys. Boring kita nak buat row 1 kita boring Cuba kita buat column 3 pula boring boleh tak? Column 3. Boleh? Boleh. Kita buat expand column 3 Column 3. Mana-mana pun jawapan sama Mana-mana pun jawapan sama. Itu yang bestnya determinant ni. Okay.
Best apa dia kan? Okay. Chill. Mula-mula sekali kena simbol dulu. Okay, recall balik. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Okay, kena faham Positif, negatif, positif. So simbol dia kena ikut simbol yang sama lah. Okay. So positif, negatif, positif. Okay. Okay, jaman yang kedua. E, elemen. 2, 0. Boleh terima tak? Boleh. Okay. Sekarang ni kita nak cari dia punya ni pula. Minor pula. Minor ni je yang salah sikit. Tapi kita boleh check tadi kan. Dia punya ni. Dia punya cycle dia kita boleh nampak. Okay. Let's eliminate row and column for 2. For 2 yang atas ni jangan 2 yang lain pula korang eliminate. 2 yang atas ni. Okay. So the remaining part will be 0, 2, minus 2, minus 1. The next one. Second number 2. Yang ni pula. So the remaining part will be 1, 3, minus 2, minus 1. Guys, kalau kita tak nampak memang kita kena potong-potong lah. Memang kita kena potong betul-betul. Kalau jenis mata tu tak boleh nak imagine apa, otak tak boleh nak hadam imagination tu cloud kan. Memang kena potong manually lah. Lepas potong padam lah. Macam tu lah. Okay. So last one. 40 padam ni. So 1, 3, 0, 2. Okay. Mari kita tengok. Guys, bila kita buat kolom, row dia yang akan seiras tau. Okay, mari kita tengok 0, 2. 0, 2. Nampak? Dia berlawan pula. Kita just nak check je lah. Dia punya ni betul ke tidak. Okay. Minus 1, ni minus 2, minus 1. Minus 2, minus 1. Okay. 1, 3. 1, 3. Kamu faham tak apa yang saya buat ni? Kita tengok saya macam mengangguk ni. Boleh ni? Ni 0, 2. 0, 2. Minus 1, minus 2, minus 1. Minus 2, minus 1. 1, 3. 1, 3. Dia nampak sama. So dekat situ kalau you perasan apa ada number yang tak tally tu, something wrong lah. Boleh ke? Boleh. Ya, okay, calculate. 2 0 minus 1 minus 2 minus 2 minus 2. Put inside a big bracket for the calculation inside the minor tu. Minus yang bestnya, kenapa saya pilih kolom last tadi tu? Kenapa saya pilih kolom ketiga ni? Kolom ni, kenapa saya pilih makhluk ni? Ni, kenapa saya pilih? Sebab ada kosong guys. Bila ada kosong, yang last ni kamu tak payah kira pun. Kosong lah. Faham tak? Faham. Sebab sekali kamu kira lah apa pun, dia akan kosong darat benda tu, kosong tak? So kelebihannya adalah pilih yang banyak kosong. Okay, nampak masa depan, nampak dah sikit tu. Depan ni kosong. So negatif 2, 4, tolak 2. Relax lah, buat mat ni relax lah. Jangan kelang kabut nak congak apa tak payah. Otak kita tak sampai, kita jangan congak. Minus 1 plus 6, 5. Kecil, negatif 10 belakang ni, negatif 2. Betul? Betul. So B dapat negatif 2. Ingat determinant kita kira memang akan dapat nombor. Dia tak semestinya positif, negatif pun boleh. Tak ada masalah. Okay. The next one, they want you to calculate adjoint matrix B. Nampak lah kan masa depan dia nak calculate adjoint tu macam mana kan? Ingat lagi nak calculate adjoint ni. Adjoint datang daripada cofactor, tuan-tuan dan puan-puan. Cofactor datang daripada minor dan simbol. Okay.
So sekarang ni kita kena dapatkan cofactor dulu Kalau nak laju kita kena dapatkan cofactor terus. Cofactor untuk matrix B adalah sekejap. Ni scroll lah ni. Alamak, scroll tak nampak kan lah. Boleh kot macam ni. Ada apa nak tanya? Determinant? Tak ada. Okey, apa saya buat ni? Fahamkan ni ya? Yang ni faham tak? Faham? Ada siapa tak faham beritahu? Saya kata dah tadi, cofactor adalah gabungan simbol dan minor. Saya dah letakkan simbol dia semua tu, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif tu. And then minor tu adalah triangle tu lah. Okey, sekarang ni kita kena spot sendiri lah minor dia apa. Okey. Kalau perasan kita dah buat column 3 tadi kan? Column 3 tadi kita dah buat. Betul tak? Column 3 tadi kita dah buat. So kita boleh isikan terus column 3 sebenarnya. 0, 2, negatif 2, negatif 1. 1, 3, negatif 2, negatif 1. 1, 3, 0, 2. Saya isikan balik yang ni. Sebab saya dah buat column 3 lah tadi, kalau perasan. Okey, tapi kalau tak perasan benda tu tak ada masalah. Satu persatu lah. Satu persatu. Okey. So okey, mari kita tengok yang ni. 74 orang 5 orang tak masuk Di mana depan? Oh, vaksin 2 orang. Siapa lagi tak masuk ni? Saya tak boleh nak switch to account MOE. Siapa yang tak boleh switch account MOE tu masuk ni Masuk je lah account personal. Right. Bagi tahu lah kawan. Kenapa tak berkawan lagi? Oh, duduk rumah tak berkawan lagi. Okay. Ni Wan. Saya tulis ni kalau tak dapat bagi tahu lah. Boleh isi sendirilah tanpa tengok saya ni. Isi sendiri. 32 negatif 10. 12. Hamba betul lah hari ni tu. 0. Buang bawah pula mil. 32, 22 mil. 32, 22. Last one, 1202. Okay. Siap. Ada apa-apa yang ingin diperkatakan bosku? Tak ada ha? Tak ada, saya mau teruskan. Tak ada. Okey. Saya nak congak sikit kat sini. Nah. Ya, nak escalate sikit. Nak congak sikit kat sini. 2 darab kosong, kosong. Kosong tolak-tolak 2. 2. Boleh? Kosong darab kosong, kosong. 4, negatif 4. Okey. 4. 5. 2. Kosong. 2, negatif 2. Tak tahulah saya kira ni betul ke tidak Saya main congak ni. Malam tadi saya makan Maggi 2 bungkus guys. Stres. Sorry. Apa ingat apa stres. Saya pun stres. Maksudnya kira saya mengajar tak bagus lah. 0. 4. Ya, 2 bungkus saya makan. Tak pernah dalam sejarah makan 2 bungkus. Pahal lah.
6 tolak 2. 4. Tu nasib otak pagi ni otak jalan juga. Negatif 2. Ya ke? Negatif 2 noh. Betul. Double check my calculation lah. Saya tak tahu saya kira betul ke tidak. InsyaAllah kot. Okay kot. Ni baru co-factor. Nak dapat adjoint pula. Tak ada apa lah. Nak dapat adjoint kita transpose lah. Tak ada apa pun. Ada salah? Seorang satu lah. Seorang check yang belah kiri. Seorang check yang belah atas. Seorang check belah kanan sekali. Check. Seorang sikit. Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa salah beritahu? Allahurakbar. Tu yang Mana? Kiri bawah sekali je. Kiri bawah sekali 6 tolak 4, 2. Cantik. Ada pun orang yang tegur. Style. Ada juga orang puasan Saja je buat 4 ni. Okay. Ada lagi Ada lagi? Saya yang C2, 3. C2, 3 Row 2, kolom 3. Row 2, kolom 3. 5 salah Jadi negatif. Negatif 5 lah. Negatif 1 tolak negatif 1 tambah 6. 5, negatif 5. Betul, yes. Yang ni memang saya buat salah lah. Very good. Ada lagi Tengku Alia Natasha jangan ajak mak join Google Meet lagi tau. Dia dengar ke tidak? Tengku? Ya, sir. Jangan ajak mak join Google Meet lagi dah. Mana ada. Risau saya ni, golongan-golongan Tengku. Kerabat dia raja ke mana? Tuan Puan jangan main-main, brother. Jangan main-main. Syami, Syami, jangan main-main. Ampun tuanku. Alright. Mana? Ada ke tak salah? Tak ada nak proceed? Tak ada dah. Nampak sendirilah kan. Saya pun banyak ada buat salah juga kan. So kamu kira tak apa, nanti jawapan akhir kita boleh check Kita boleh check guna calculator because we want to calculate inverse, the last part. Okay, nak tulis mana Saya tulis adjoint sini. Saya sambung bawah boleh nampak kan. Okay, adjoint. Adjoint for matrix B just now. Adjoint matrix B apa dia? Kita kena ambil saja 2, negatif 4, 4, negatif 2, 4, negatif 5, 2, negatif 2, 2 tu. And then we simply transpose it. Betul? Transpose saja. So 2 minus 4, 4. Baca row jadi kolom. Baca ke kanan, tulis ke bawah. Baca ke kanan lagi. Negatif 2, 4, negatif 5, tulis ke bawah. Kalau saya salah, bagi tahu lah. Baca ke kanan, tulis ke bawah. Selesai. Okay. So guys, adjoint dah dapat, determinant dah ada, adjoint dah ada. Determinant tadi negatif 2, adjoint dah ada. Guys, we can calculate inverse already. The formula is inverse is 1 over determinant times the adjoint. Ni formula dia. Ini kalau A lah, tapi kita tengah buat B kan. So B lah. B lah Mel. A buat apa? Okay. B. Adjoint B. So 1 over determinant B just now is negative 2. Ni negative 2 tu memang determinant dia. Jangan korang moduluskan dia pula. Nampak determinant tu macam modulus kan? Negative 2 remains negative 2. So adjoint 2 minus 2, 2 minus 4, 4 minus 2, 4 minus 5, 2. Tolong tulis balik je sebab kita nak secure markah formula. Okay, substitute into the formula. 1 over determinant times adjoint. Boleh terima tak inverse ni? Formula dia 1 over determinant times adjoint. Boleh terima tak tu? Boleh. Dia memang formula dia macam tu lah. So kita gantikan saja to secure the marks for substitution.
involving formula. So guys, kita substitute masuk dalam. Nak tulis dulu manually punya substitution pun boleh. Kalau saya nak kira terus je. Negatif 1, 1, negatif 1. 1, negatif 1. 2, negatif 2. 2. 5/2. Saya nak tulis jawapan tu aja. Masukkan di dalam. Maksudnya negatif 1/-2 ni darab semua yang dalam tu. Serba 1. For each element inside the matrix. So then you get the answer. So this is B inverse. Okay. Okay. Syami kata dia okey. Hal lain macam mana? Ada masalah ke tak? Tak ada. Okay. Ya, saya proceed. Okay, saya proceed. Alright guys, so let's talk a little bit more about determinant. Determinant ni ada basic properties. Tak ada apa, properties ni tak ada apa. Dia bagi kita sinopsis lah. Okay. Nombor 1 jangan tengok dulu. Nombor 1 jangan tengok dulu, kita hold dulu nombor 1. Kenapa nombor 1 tu susah macam tu? Nak buat macam mana? Dia bagi dekat nombor 1 kan. Ni saya dah bagi dalam bentuk table guys. Ada example lagi sebelah kanan. Okay, kalau tengok nota dalam buku kamu tu, dia bagi karangan kat kamu. Bacalah. Ni saya bagi sinopsis je. Determinant A dengan determinant A transpose sama. Maksudnya kalau dapat determinant B tadi dapat negatif 2 tadi kan. Maksudnya kalau kita ada B transpose, kita determinantkan juga makhluk tu, tetap akan dapat negatif 2. Boleh terima? Boleh. Kan sebab tadi determinant kan kita ada 6 cara nak kira kan. Nak row 1 boleh, row 2 boleh, row 3 boleh, column 1 boleh, column 2 boleh, column 3 boleh. Maksudnya kira lah macam mana tunggal terbalik pun, kita tetap akan dapat nilai yang sama. Sebab tu transpose ke tidak, nilai determinant dia akan sama. Okey, ini yang bestnya macam modulus guys. Number 3. Determinant AB akan sama dengan determinant A darab determinant B. Boleh faham tak ni? Kamu ada 2 matrix. Matrix A, matrix B. Darabkan, dapat hasil. Cari determinant dia kan? Cari determinant dia. Sama je dengan determinant tu, kamu cari satu persatu, lepas tu darabkan. Faham tak? Imagine ada 2 matrix. Ni. Imagine matrix tu ada 2. Kalau darab, jadi yang ni. Lepas tu kena cari pula determinant dia. Dapat yang ni. Sama saja dengan cari determinant satu persatu. Darabkan 2 makhluk ni. Akan dapat juga 154. Boleh ya? Boleh? Okey nah. Kalau boleh saya nak proceed lah. Saya tak nak tunjuk detail sangat benda-benda ni. Okey. Ni yang penting. Ni trik yang selalu dimainkan. If B is obtained from A by interchanging any 2 rows or column. Okay, chill. Tengok example tu. Tengok example. Guys, this is your A. Macam mana dia boleh jadi B? Kalau kamu nampak, row 1 dengan row 2 dia jadi terbalik. Ni. Transpose. Bukan transpose. Tak. Dia bukan transpose. Dia interchange. Kalau transpose, row jadi kolom. Kalau transpose, row jadi kolom. Kan, baca ke kanan, tulis ke bawah. Okay. Nampak dia terbalik ni? Dia terbalikkan tu. Kalau terbalikkan ni, jadi A balik. Boleh terima? Boleh. Boleh kan? Okay. Maksudnya, kalau diterbalikkan atau kita interchange lah, interchange. Row ataupun kolom. Row ataupun kolom. Dalam situasi ni dia tukar row. Okey, tengok determinant A. Determinant A is 11 guys. Determinant B, kalau tak nak kira pun, kamu boleh ambil 11 ni, top up negatif je. Jadi negatif 11. Sebab apa dia kata? Kalau kita ubah
B tu berdasarkan A. Okey? Dengan cara kita interchange row ataupun kolom dia. Just top up negatif je. Sekali tukar, top up negatif. Sekali lagi tukar, top up lagi negatif. Maksudnya kita tunggang terbalikkan row dia. Kalau perasan A ke B ni, dia terbalikkan row 1 dengan row 2. Faham tak row 1 dengan row 2? Ni. Ni 2, 3 duduk atas, tiba-tiba 2, 3 duduk bawah. Dia terbalik kan? Okey. Yang atas ni negatif 1, 4 duduk bawah. Tapi yang B pula negatif 1, 4 duduk atas. Dia terbalik kan? Dia songsangkan dua ni. Kalau determinant A dapat 11, maksudnya determinant B dapat negatif 11. Top up negatif saja. Boleh terima? Boleh? Top up negatif saja. Okey, thank you. So kita patah balik kepada nombor 1. Saya rasa kita habiskan yang ni je kot lah. Allahu Rabbi. Guys, sorry to say, saya bagi tahu lah, Selasa malam depan memang kita kena buat kelas lah. Okay, Selasa malam memang kita akan buat kelas sebab Selasa malam memang special night for maths lah. Okay, so memang subjek lain tak boleh kacau. Jadi Selasa depan nampaknya terpaksa buat kelas lah disebabkan anak saya kencing bagi tadi nah. Sorry nah. Tak dan, maafkan saya nah. Allah nak tok tu bagian perehat tu. Okay. B ni cerita dia parah sikit. B pula. Nombor 1 ni cerita dia parah sikit. Parah sikit tak adalah parah mana pun. Tapi susah lah daripada yang lain tu. Okay, kita tengok A A dia 2, 3, 2, 4. 2, 3, 2, 4. Tapi masalahnya B ni, dia ada satu row ataupun satu kolom yang dia darab dengan nilai yang sama. Maksudnya dalam arti kata lain, ni benda fakta ni guys. Sorry lah, dia memang stressing sikit bab belajar fakta ni. Maksudnya B tu datang daripada 2, 2, 15, 15, 15, 20. Boleh faham tak? B ni 2, 15, 2, 20. Tapi kita memang dah ada A, 2, 3, 2, 4. Sebenarnya A nak ke B ni, A nak ke B adalah kolom 2B ni darab dengan 5 je. Nampak tak? Dapat tak beza dia? Nampak. Maksudnya B ni datang daripada A. Macam mana B datang daripada A? Kolom 2B tu kita darab dengan 5. Okey, bukan semua darab 5 tau. Just satu kolom je. Satu kolom je darab dengan 5. Apa akan jadi dekat determinant? Apa akan jadi? Kalau determinant A adalah 2, determinant B akan jadi 5 darab 2 which is 10. Boleh faham tak? Faham? Maksudnya determinant ni dia tak perlukan semua elemen B ni darab 5. Dia just perlukan satu kolom atau satu row saja darab dengan satu nombor yang sama. Terus determinant dia darab nombor tersebut. Ayat tu lebih clear kot. Okey, ataupun kita boleh bagi contoh lain katalah ada matrix C. Matrix C, katalah saya bagi matrix C adalah 2 juga 20, 30, 2, 4. Apa yang kamu nampak C? C ni macam mana daripada A? Macam mana boleh jadi C daripada A? Row dia darab 10. Row 1 darab 10, perasan tak? Ni. Saya darab ni dengan 10, saya darab ni dengan 10. Betul? Betul. Cukup satu row saja. Satu row saja. Tak perlu semua darab 10. Apa akan jadi dekat determinant C? Ambil 2 ni. Allah. Lain macam. Darab 10 kah? Ya, ambil 2 ni darab 10. 2 darab 10. So dapat 20. 20. Boleh faham tak?
Boleh? Yalah, kalau tak faham tak apa, nanti tengok balik recording macam mana. Tak pun tanya saya. Guys, ada apa-apa berkenaan konsep, WhatsApp saya lah. Nah, tak payah tunggu lah. Buang masa lah. Okay, saya duduk rumah ni makin lama makin boring. Itu bukan main ramai tanya. Lepas tu nasihat, ramai balik tanya. Lepas tu dia hilang. Okay, apa-apa tanya. Kalau saya blue tick, call je. Okay, kalau ataupun saya tak online ke apa, call je. Biasalah, kadang-kadang kita ni fantasy terlebih kan. Fantasy Premier League. Campur PUBG lah. Saya tak boleh. Saya kalau start PUBG sekejap lagi, anak aku makan pasir lagi. Ragut rumput kat luar rumah. Okay. Alright. So kita tengok ni. Last part kot. Example 1, example 2. Habis ni lah. Saya punya lah plan nak habiskan banyak benda ini. Tapi tak sampai. Tutorial pun kita tak bincang ni. Sebab saya tahu tutorial memang tak buat apa pun. Betul tak? Sebab Buat at depan tu je. Dia memang, saya yakin lah memang ramai yang tak buat apa pun. Sebabnya ada UPS. Okay, so Sebab ada benda tak belajar lagi. okay, so buatlah. Nah, boleh buat lah. Habis yang ni nanti boleh buat banyak dah lah. Okay, mari tengok ni. Determine the values of M. Ni soalan ni very good lah. Dia bagi determinant guys. Selalu soalan suruh cari determinant. Ni dia bagi determinant, cari M. So maksudnya kalau kamu nak buat determinant A is jamban-jamban triangle tu. Jamban-jamban triangle. So dia boring sikit kan. Dia banyak benda yang berulang kita kena kira. Okay, jamban-jamban triangle ni. Kena faham. Sebelah kiri kamu determinant A tu sebenarnya dah dapat jawapan dia iaitu 9. Boleh terima tak? Boleh. Okay. Right. Selalu bagi soalan cari jawapan kan. Ni dia bagi jawapan cari benda yang tersirat pula kan. Okay. Iaitu gantilah simbol dia. Nak buat yang mana? Kita cari yang ada kosong guys. Cari yang ada kosong. Nak buat yang mana? The first row tu. First column ataupun third row? Nak yang mana? Third row. First. Sebab First. nak First column ke third row? Tak kisah. First column. Okay, saya follow. First column. Bila decide buat first column, the corresponding symbol is positive. Kejap. Positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive. So, corresponding symbol is positive, negative, positive. So, positive, negative, positive. Element M, 1, 0. Alright. Ni lah benda yang leceh sikit lah. Eliminate M plus 1, minus 1, to 1. Eliminate for row and column for number 1. Minus 1. 2, 1. Eliminate row and column for 0. Minus 1, 2, M plus 1, minus 1. Okay guys, is that okay? Okay. Okay nah. Alright, so let's calculate. Positive M is M. Ni hati-hatilah, big bracket. M plus 1 times 1. Minus 1 times 2. Okay, kita chill. Kita tulis je balik. Positive, negative, negative. Negative 1 lah. Tak ada apa pun. Okay, followed by a big bracket. Minus 1 times 1. Minus 2 times 2. Okay, kanan ni best. Kosong kan? Plus 0. Sebab tu kita pilih kolom atau row yang banyak kosong. Lagi, kalau ada 2 kosong lagi settle. Kalau ada 3 kosong, terus. Determinant 0. Okay. Lama. Shopee buat sale lagi ni. Malam tadi saya dah habis 200. Sekejap lagi nak habiskan lagi 3,000. Okay. Janam. Okay. M. Careful M plus 1. Dia matrices ni yang saya risaukan adalah penggunaan bracket tu. Takut dekat sini ramai yang tak aware dengan penggunaan bracket ni. So minus 2 plus 2. Minus 1. Minus 1, minus 4, minus 5.
So 9 M plus 3 plus 5 9 M square plus 3M plus 5. Kuadratik macam biasa, patah balik chapter 1. Bring all together to one side. Minus 4. Kuadratik, calculator. Show your factorization. M plus 4M minus 1. So you obtain two values of M, which are M minus 4 and M equals to 1. Kalau perasan kan, soalan kan dia kata determine the values. Values kan? Sebab tu M dapat 2. Sebenarnya daripada ayat bahasa Inggeris, soalan tu pun kita dah boleh tahu jawapan. Jawapan tu ada 1 ke lebih. So sebenarnya M ada 2 values guys. Dua-dua boleh pakai. Tak ada checking lah. Yang checking untuk set dengan log dulu je. Set dengan log, lepas tu ada yang integrity sikit kan, kena checking yang X dekat luar modulus, kalau masih ingat lagi lah. Okay, B. A solve. Dan boleh terima? Okay lah. Okay. Okay. B guys. Yang bestnya part B ni jangan disebabkan A, B tak boleh buat. B ni memang boleh buat guys. Jawapan dia dah bagi. Determinant A 9. So determinant A transpose apa dah? 9. 9. Okay, sebab dah bagi dekat properties tadi. Properties kata, tengok properties number 2 kata, number 2. Ni, number 2 ni kata. Transpose dengan tak transpose, determinant dia sama. So kalau makhluk ni tadi 9, ni 9, yang ni pun 9 lah. Okay, itu maksudnya properties tu. Itu penggunaan dia. Okay, kalau A kuasa 2 apa jadi? Ni payahlah sikit. A kuasa 2 maksudnya A darab A, betul tak? Okay, determinant A darab A. Determinant A darab A adalah apa dia? Determinant A darab determinant A. Boleh terima tak ni? 9 darab 9 lah. 9 darab 9. Dapat 81. Mana datang pula A darab A jadi pecah, boleh pecah pula, bila masa pula boleh pecah ni? So, ni. Nombor 3 kata. Ni nombor 3 kata, kalau ada determinant A darab B, maksudnya boleh pecah. Determinant A darab determinant B. Sir, tapi yang tadi AA, yang ni AB. Masya Allah, brother. Dia nak tunjuk ada 2 matrix, 2 matrices kat situ. Kita boleh pecah sahaja. Kita boleh pecah. Dia nak bagi tahu boleh pecah benda tu. Okay. Jangan, sir, contoh tadi AA, yang ni AB lah. Aduh, Masya Allah. Itu samalah dengan apa, jamban sendiri ke guna. Pergi jamban awam tu yang jadi pelik tu. Okay. Alright. Dah lama tak pergi jamban awam Okay. Move on. 2A. How about this one? Apa maksud benda ni? Yang ni kena hati-hati sikit. Cuba bayang kalau matrix A tu darab semua dengan 2. Semua nilai dia darab dengan 2. Okey, mari saya cerita tadi A tadi adalah apa, M kita ambil contoh M mana? Ambil satu je. Kita ambil M1 lah, boleh tak? M1. Boleh. Senang kan? M1 senang. So A kita, salah satu A kita adalah 1, negatif 1, 2. 1, 2, negatif 1. 0, 2, 1. Okey, lepas tu dia kata matrix A ni semuanya darab dengan 2. Semua darab 2 ni, darab 2. Semua darab 2, maksudnya kalau kita ada 2A, kita darab 2 semua. 2, negatif 2, 4. 2, 4, negatif 2. 0, 4, 2. Boleh tak? Boleh. Boleh kan? Okey. Apa jadi kat jawapan? Apa jadi kalau kita cari determinan dia? Boleh kalau kamu nak gunakan jamban-jamban triangle terhadap matrix ni, boleh. Tak ada masalah. Tapi panjang cerita. Okey, kita patah balik kepada nombor 1 tadi. Kita patah balik kepada nombor 1 tadi.
Macam mana tiba-tiba tadi yang B kita boleh buat 5 darab 2? Macam mana C tadi kita boleh buat 10 darab 2? Recall balik. Oh, Recall balik macam mana? sebab row satu kolom tu boleh darab nombor yang sama. Rows atau kolom kan? Maksudnya satu ke? Satu row ataupun satu kolom darab dengan nombor yang sama, cukup dah untuk dia darab nombor tu dekat determinant dia. Okey, kalau tengok B ni jelas lah. Tengok B ni. B ni jelas. Darab 5 dengan 5. Kolom yang kedua. Terus dekat sini 5 darab 2. Jadi 10. Itu baru satu kolom. Sekarang ni, cuba bayang dekat sini. Dekat 2A kamu ni. Berapa kolom yang darab 2 ni? Ni kolom 1, ni kolom 2, ni kolom 3. Berapa kolom darab 2? Semua. Semua kan? Macam semua. Berapa? 3. 3 kan? So maksudnya 2 darab 2 darab 2 3 kali darab dengan yang ni, yang original. 9. Faham? I see. Oh, now you can see me Selai. Okay. 2 8 darab 9 berapa? 700 72 kan? 72. 950 lah. Sikit ni. Boleh Satu lagi soalan? Okey. Satu lagi soalan. Alamak, cari determinant A. Ini 2 by 2 guys. 2 by 2. Ingat balik 2 by 2 macam mana nak kira determinant. Determinant 2 by 2. Formula kata AD minus BC kalau masih ingat lagi. Kalau tak ingat tak apa. Kita patah balik formula tu. Patah balik formula. AD minus BC. Yang mana matriksnya adalah A, B, C, D. Ditulis macam ni A, B, C, D. Yang salah kedudukan pula. Alright. Okay, chill. So, let's calculate determinant A dulu. Determinant A maksudnya apa? 3 darab negatif 1 tolak 4 darab 5. Boleh terima ni? Boleh tak? Boleh. 3 darab negatif 1 tolak 4 darab 5. So, kira negatif 3, negatif 20, negatif 23. Betul? Sorry escalate cepat sikit. Determinant B. 2 darab 1 tolak 7 darab 0. So, dapat 2. Betul? Okey, soalan A. Soalan A, determinant. Determinant for the following. Maksudnya semua ni ada determinant Determinant 3A. Okey, 3A. Bagi tahu saya 3A. Cepat, dapat apa? 3A. Apa darab apa? Apa darab apa? Maksudnya semua matrik A ni darab 3. Faham tak ni? 3 kuasa 3 darab 3 darab negatif 23. Faham tak? Faham? Kenapa 3 darab 3? Kenapa 2 kali berlaku benda ni? Cuba bayang, matriks A ni semua darab 3. Matriks A ni semua darab 3 akan jadi apa? Akan jadi 9, 12, 15, negatif 3 kan? Kan ada kolom 1, kolom 2, semua darab 3 kan? 2 kali kan? 2 kolom di darab 3 kan? Sebab tu 3 tu kena 2 kali. Kalau soalan sebelum ni tadi, sebab 3 kolom. Sebab tu 2 darab 2 darab 2. Sebab semua kolom tu di darab 2. Okay, kenapa 2 kali? Sebab yang pertama untuk kolom 1, yang kedua untuk kolom 2. Ataupun boleh row 1, row 2. Okay. So darab dengan negatif 23. So dapat apa? 9 darab negatif 23, 9, 27, negatif 207. Ya ke? Saya main congak je ni. Betul. Okay. Alright, determinant AB pula. Determinant AB macam mana dapat determinant AB? Determinant A darab determinant B. Ya, macam tu sahaja guys. Negatif 23 darab 2. So dapat 46, negatif 46 C.
Determinant A darab A transpose. Maksudnya determinant A darab determinant A transpose. So apa? Negatif 23 darab negatif 23 kan? Ya, negatif 23 darab lagi dengan negatif 23. Tak tercapai di akal aku lah. Tolong kira lah. 529. 529 padu 529 di B04. Oh kecil, tak ada apa guys. B04. Jangan panik dengan dia punya ni tu. Determinant of B power 4 means that determinant B times B times B times B. Apa maksud dia? Determinants B times determinants B times determinants B times determinants B. Boleh faham tak? So 2 darab 2 darab 2 darab 2. So dapat 16. Boleh? E B transpose A transpose. Determinant lah, of course. 2 kali negatif 23. Ya, 2 kali negatif 23. Sama saja sebab B transpose dengan determinant B sama. A transpose dengan determinant A sama. So darab saja dapat negatif 46 juga. Boleh faham tak? Boleh lah. Itulah penggunaan determinant dia. So guys, dah boleh buat dah sampai soalan inverse melibatkan 3/3. Alright. So I think that's it for today. So tolong buat tutorial. Hari Ahad kita akan bincang, saya akan teruskan dulu dengan nota sampai habis, tengok macam mana, lepas tu baru kita bincang tutorial. Boleh ya? Boleh macam tu tak? Boleh. Cuma makluman awal, next week akan dikeluarkan assignment 1. Assignment individu lah. Selama seminggu. Boleh jawab selama seminggu. Boleh faham Berapa soalan next week saya? akan keluarkan assignment 1. Okay, chapter apa? Assignment 1 melibatkan chapter 3 and chapter 4. Chapter 3 ni arithmetic dengan geometrik tu. Ali dengan Aiman dengan Azmin tu. Tak ingat lagi? Ali skema, Aiman engineer. Yang tu. Okay. Tu, yang soalan tu, yang sequences tu. And then apa dengan matrices sendiri-sendiri lah. Saya salah seorang yang pembuat soalan. Jadi jangan risau lah, saya bagi soalan senang je. Okay, tapi soalan yang saya bagi tu sama ada dapat kosong ataupun full mark lah. Trik awal-awal je. Okay, so nanti buat individual assignment ni tolong buat betul-betul lah. Sebab 15% lah. 15% daripada 100% you belajar matematik ni. So individual assignment ni tolong check lah dengan kawan ke apa. Bincang lah korang sama korang. Nah, untuk kebaikan diri masing-masing. Jangan meniru lah. Bincang. Kalau nak meniru, tulis saya tiru siapa. Senang. Daripada kantoi dengan saya. Okay. Sebab saya power babak meniru ni. Dah buat dulu dah dekat sekolah dulu. Saya buat dulu. Baru kamu buat kan. Okay. Alright. So nak cerita banyak. Okay, that's it guys. 3 minit lagi. Kita jumpa next week. Okay. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Hello. Stop recording.